tidak menolak kemungkinan untuk meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 bagi mengenakan hukuman lebih berat terhadap golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syarif berkata, hukuman sedia ada di bawah akta itu dilihat kurang memberi kesan pada golongan berkenaan. Anggaran kali tersebut untuk kita tindak akta 355 itu untuk kita tingkatkan lagi hukuman. Jadi bila ada situasi Kebelakangan ini arus rongsang LGBT semakin agresif. Homofobia merangkumi berbagai sikap dan perasaan negatif terhadap homoseksual atau orang yang dikenal pasti atau tidak sebagai lesbian, gay, bisexual atau transgender. Ia boleh dinyatakan sebagai antipati, penghinaan, prejudice, keengganan atau kebencian yang mungkin berdasarkan kepada ketakutan yang tidak rasional dan kadang-kadang ia berkaitan dengan kepercayaan agama. Homofobia boleh dilihat dalam tingkah laku kritikal dan permusuhan seperti diskriminasi dan keganasan yang berdasarkan kepada orientasi seksual dan bukan heteroseksual. Terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi berlakunya kes homofobia, iaitu faktor pertama ialah faktor dalaman dan faktor kedua ialah faktor luaran. Antara faktor dalaman tersebut adalah pengaruh masa lampau. Seperti kata-kata daripada Amran dan Suriati pada tahun 2013, beliau menyatakan bahawa kesan penuaan seksual sewaktu zaman kanak-kanak mempengaruhi gaya hidup mereka apabila dewasa. Selain itu, pengalaman lampau seperti putus cinta dan kecewa dengan kawan wanita juga menyumbang kepada perasaan suka kepada kaum sejenis. Seterusnya ialah faktor berlakunya kes homofobia ialah kurang penghayatan agama. Penghayatan agama adalah penting dalam membantu manusia bertingkah laku secara baik dan bermoral. Banyak masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini adalah disebabkan oleh kurangnya penghayatan agama. Tambahan itu, faktor ataupun punca yang berlaku di kes homofobia pada masa kini ialah mempunyai fahaman atau pemikiran yang terbuka terhadap homofobia. Seterusnya, faktor kedua yang menyumbang kepada berlakunya kes homofobia ialah pengaruh luaran. Faktor yang mempengaruhi luaran ialah pengaruh internet. Penggunaan internet pada masa kini tanpa membezakan peringkat umur, khususnya media sosial tanpa kawalan, telah mendatangkan banyak kesan-kesan yang negatif kepada diri seseorang individu, khususnya kepada golongan remaja dan bawah umur. Generasi pada masa kini juga semakin rosak akibat daripada pengaruh media massa yang tiada sempadan ini. Di samping itu, menurut kajian yang telah dilakukan oleh beberapa orang pengkaji, pengaruh daripada persekitaran, keluarga yang feminin dan juga rakan sebaya turut menjadi faktor atau punca utama berlakunya kes homofobia pada masa kini yang semakin berleluasa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep yang berkaitan dengan homofobia. Konsep yang berkaitan dengan homofobia ialah LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Lesbian ialah seorang homoseksual perempuan, iaitu perempuan yang mengalami percintaan atau tertarik secara seksual kepada perempuan yang lain. Istilah lesbian ini digunakan untuk menunjukkan identiti seksual atau perilaku seksual yang berkaitan dengan orientasi seks. Seterusnya ialah gay. Menurut kamus, gay adalah seseorang yang tertarik kepada jenis kelamin yang sama dan tidak tertarik kepada seks lawan jenis. Gay adalah merujuk kepada seseorang lelaki yang homoseksual, iaitu lelaki yang berhubungan dengan sesama jantina. Bisexual pula ialah ketertarikan secara romantis, perilaku seksual atau ketertarikan secara seksual kepada lelaki dan perempuan. Pada dasarnya, istilah bisexual biasanya digunakan untuk menggambarkan ketertarikan romantis atau ketertarikan seksual dalam konteks manusia kepada orang lain tanpa membezakan lelaki dan perempuan. Dan yang terakhir ialah transgender. Transgender ialah individu yang merasa bahawa identiti jantinanya berbeza atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologinya sejak ia lahir. Identiti jantina seseorang itu merujuk kepada konsep atau naluri seseorang mengenai jantinanya. Naluri ini merupakan identifikasi diri mereka sama ada sebagai perempuan atau lelaki atau kedua-duanya. Saya akan membentang mengenai kesan permasalahan pada diri dan orang lain, cadangan atau strategi menangani dan pesanan pada diri dan orang lain mengenai homofobia. Kesan permasalahan pada diri dan orang lain terdapat tiga, iaitu individu, keluarga dan masyarakat. Pada peringkat individu, aktiviti harian tidak dapat diterima oleh masyarakat, penyakit wabak, AIDS, HIV dan pelbagai penyakit pelamin boleh berlaku. Itu terhadap individu. Bagi keluarga, akan berasa kecewa, keselesaan akan terganggu dan pada masyarakat pula akan mencerminkan kemunduran. Bagi cadangan atau strategi menangani masalah homofobia, iaitu mengadakan seminar, ceramah, program-program berbentuk kesedaran, ibu bapa atau penjaga seharusnya memantau dan memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak, serta persekitaran yang baik, percaya pada diri, memelihara kehormatan diri.
Dan yang terakhir, bagi pesanan pada diri dan orang lain, iaitu perbanyakkan mendekatkan diri pada Allah, sentiasa menjaga batasan pergaulan di antara satu sama lain dan mengajak diri dan orang lain melakukan kebaikan. Sekian, terima kasih.